Yang belajar ngaji, pergi masjid, tiba-tiba sebelum ayah nak keluar pintu tu anak dia, anak perempuan dia nak keluar dulu. Bapa, biasa keluar dulu dengan tak tutup auratnya. Bapak tanya nak pergi mana? Ada kawan nak ajak keluar. Tak tanya lelaki perempuan, dah lah tak tutup aurat. Lepas tu anak tu minta duit, bah ada duit sikit, bah dia nak keluarkan tak ada duit, bagi duit lagi. Syatul Muslim, Kepribadian Muslim. Buku ni 2 jilid. Jilid pertama dia pun dah tebal lah tuan-tuan. Maknanya berbahasa yang mendalam tentang bagaimanakah sepatutnya adab ataupun syakhsiah seorang Muslim yang dibahagikan kepada beberapa perbahasan. Pertama, bagaimana adab seorang Muslim dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bagaimana adab seorang Muslim, akhlak dia terhadap dirinya sendiri. Kemudian akhlak seorang Muslim terhadap ibu dan ayahnya, sama dia masih hidup, bagaimana setelah mereka telah meninggalkan kita, apakah adab seorang anak. Yang keempat, adab seorang Muslim terhadap isterinya. Panjang lebar, tebal katanya, ada 2 jilid ni, 1 jilid ni jilid yang pertama. Bagaimana adab seorang lelaki, suami terhadap isterinya. Kemudian adab seorang lelaki Muslim dengan anak-anaknya. Bagaimana sikap dia, adab dia, tanggungjawab dia, amanah dia terhadap anak-anaknya. Kemudian adab seorang Muslim terhadap menantu dan iparnya. Ada dalam Islam, dibahas panjang lebar. Bagaimana pula yang ketujuh, adab seorang Islam terhadap kerabatnya, kaum kerabatnya, saudara-saudara yang terdekat. Kemudian adab yang ke-8, adab seorang Muslim terhadap jirannya. Yang ke-9, adab seorang Muslim terhadap saudara-saudaranya, maknanya termasuklah kawan-kawannya. Dan yang ke-10, adab seorang Muslim terhadap masyarakatnya. Jadi panjang lebarlah. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, Syekh ini, Syekh Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi, seorang pensyarah di Universiti Madinah. Beliau berhasrat nak menulis buku ni lebih 10 tahun. Cita-cita dia nak tulis buku ni lebih 10 tahun. Mula-mula dia berhati dulu, dia tengok masyarakat. Dia kata sesungguhnya keinginan dia nak tulis kitab ni dah lama dah, bertahun-tahun lamanya, lebih 10 tahun. Kerana apa? Kerana dia melihat beberapa masalah yang berlaku dalam masyarakat Islam. Dia orang Arab, tapi bila saya baca sama je. Kat Malaysia pun sama isu dia. Yang pertama dia tu sebab dia perhatikan, lebih 10 tahun dia perhatikan ramai umat Islam yang mula mencuaikan sebahagian besar tuntutan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Makna ada yang tak sembahyang, ada yang tak puasa, ada yang macam-macam lah. Ada yang tak tutup aurat, ada yang tidak beradab ketika bergaul. Ada tengok banyak lah yang mana mereka meninggalkan adab-adab Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata aku melihat lebih 10 tahun, aku melihat bagaimana berlakunya suasana. Ada umat Islam yang melaksanakan Islam tetapi over pula, terlebih pula. Maknanya Islam tak suruh, dia buat lebih daripada apa Islam suruh. Jadi golongan ekstrim. Antaranya yang suka menghukum orang, kan, dia je betul, grup dia je betul, jamaah dia je betul, jamaah lain semua kafir, tak betul, sesat. Ada pula yang sampai peringkat letup sana letup sini, bunuh sana bunuh sini. Itu dah melampau sangat. Dia kata Islam tak suruh macam tu pun, terlebih ekstrim pula. Tapi mereka berpakaian seperti Islam, berwatakan dia sama macam Islam, sehingga akhirnya menjadi fitnah pada agama. Itu satu. Satu lagi, golongan yang ketiga, golongan yang mengamalkan sebahagian Islam tetapi meninggalkan sebahagian Islam. Sebahagian dia buat, sebahagian dia tinggalkan. Jadi mungkin masa dia tulis ni, masa dia berucap ataupun dia berceramah tentang tajuk ini, orang tak faham apa maksud dia. Dia kata, dia bagi contoh. Contoh dia kata, kamu mungkin pernah melihat seorang lelaki yang rajin ke masjid. Bagus, kan? Rajin ke masjid, duduk saf pertama, datang awal, Masya Allah, bagus sangatlah. Tetapi silapnya, dia tidak memperhatikan tubuhnya, bau badan dia, pakaian dia.
bau mulut dia, sehingga akhirnya benda-benda ini menyusahkan jamaah lain. Dia datang awal tu bagus, datang masjid bagus, duduk sah pertama lagi kan, belakang imam lagi, subhanallah kan. Tapi kalau dia takbir dia, pening orang kiri kanan dia, punya busuk bau mulut dia. Contohnya, maknanya dia buat satu amalan agama yang terbaik, tetapi dia tinggalkan, dia tak jaga bau badan dia. Betul tuan-tuan, saya pernah jumpa dia mengaku dia mandi 4 hari sekali. Kita sehari mungkin 3 kali 2 kali, dia 4 hari sekali. Ada yang seminggu sekali mandi pun ada. Punya badan dia kalau dia angkatlah ketiak dia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Dia punya baju dia nampak kuning-kuning dah, kotor sangat dah, busuk betul bau. Kadang-kadang jenis yang apa ni, masukkan baju dalam berdi ni, dia perap sampai 3-4 hari baru basuh. Dia bau busuk tu. Semayang sebelah kita, silap-silap imam baca putus asul, bau dia tu kan kuat sangat. Jadi ada yang beramal yang bagus kan, tetapi dia meninggalkan sebagian tuntutan yang lain, antaranya tuntutan menjaga kebersihan kan. Sebenarnya an-nazafatu tu tak tepat. Ulama kata apa? Kesucian tu sebenarnya kan daripada iman. Suci tu lebih hebat daripada bersih. Bersih kadang nampak bersih tapi tak suci. Tapi kalau suci kan, itulah yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Itu yang pertama. Contoh yang kedua, dia kata orang yang terlalu menjaga dirinya bagus, bersih, kemas, wangi kan, malah rumah tangga dia subhanallah, kalau pergi rumah dia tip top, bersih, taman dia cantik, dia punya lantai dia punya bersih berkilat, dapur dia cantik, tetapi dia hanya jaga rumah tangga dia je, tetapi dia tidak ada hubungan dengan jiran. Dengan jiran gaduh je. Jangan silap parking depan rumah dia, terlebih sikit je dia mengamuk, dia hentak kata orang tu. Tu ada pula macam tu. Bagus dah rumah tangga dia tu, tapi dia hubungan dengan jiran tak ada. Sedangkan dalam Islam kita ada tanggungjawab adab kita dengan jiran. Dia memang baguslah, semayang bagus, pergi masjid balik masjid, tapi jiran dia tak pernah tegur kan, tak ada hubungan dengan jiran. Maknanya ada kekurangan lah, ada benda yang kurang dalam amalan Islam dia. Ada pula dia kata yang bila berkahwin dia, maka dia nampaklah cara hidup yang baik, dia jaga anak-anak dia, beri pendidikan anak-anak dia, dia jaga isteri dia, dia jaga semua rumah tangga dia baik. Satu benda yang dituntut oleh Islam. Tetapi selepas dia berkahwin, dia melupakan ibu dan ayah dia. Dia tak tuan-tuan, bukan Arab je lah, Melayu pun ada, Jawa ada, Bugis ada, Aceh ada, semua sama kan. Bila berkahwin dia suka sangat, seronok sangat berkahwin, lupa pula tanggungjawab si lelaki ni kepada ibu dan ayah dia. Benda ni berlaku kan. Jadi maknanya betul lah dia kata, sebab itulah lebih kurang 10 tahun lebih dia tengok, perhatikan, akhirnya dia buat, dia tulis buku dia sebenarnya 4 jilid, 2 jilid untuk lelaki, 2 jilid untuk perempuan. Maknanya 4 jilid diterjemahkan, ini dah diterjemah ni, 4 jilid, 2 jilid untuk lelaki, 2 jilid untuk perempuan. Panjang lebar dia bahaskan. Kemudian dia kata ada yang dia kata ada muslim mukminah yang kita nampak dia berminat sangat belajar penuntut ilmu. Si bapa, si mak ni pergi masjid, dengar ceramah, belajar, bawa buku, tulis, pergi masjid sana, pergi masjid sini, dengan ceramah ustaz ni, dengan ceramah ustaz ni, tetapi dia tak peduli pula anak-anak dia pula dah. Anak dia dekat rumah, lantak orang lah, nak tengok TV ke, nak tengok apa benda kat rumah, yang penting mak ayah nak belajar agama. Jadi anak-anak dia langsung tidak ada didikan agama. Sedangkan mereka baca, mereka belajar, mereka dengar ceramah. Bagaimana Allah menyatakan dalam Al-Quran, Allah menyatakan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Selalu dengan ayat tu. Kadang-kadang imam selalu ulang ayat tu kan. Sambungan dia, waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad
La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah kata, wahai orang beriman. Itu ayat ni. Wahai orang-orang yang telah beriman. Maknanya orang yang telah beriman pun ada yang leka, ada yang apa, ada yang lalai, ada yang silap. Walaupun dia telah beriman, Allah ingatkan wahai orang yang telah beriman. Dan biasanya ulama tafsir kata, kalau ayat dimulakan ya ayyuhallazina amanu, berikan perhatian kepada ayat selepasnya, sama ada suruhan ataupun larangan. Ingat dalam ayat ini kita akan tengok suruhan ataupun larangan, kerana Allah nak beritahu satu benda yang besar. Dalam ayat ini Allah kata, qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah, jagalah diri kamu dulu dan anak isteri kamu. Ahlikum dulu kata isteri dan anak-anak kita, maknanya di bawah tanggungan kita, daripada ancaman neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, Syekh ni kata berdasarkan ayat ini bahawa seseorang yang mengaji, yang belajar, yang beribadah, yang taat, yang beriman, yang soleh, kalau dia sahaja yang soleh tetapi dia tidak pastikan anak isterinya juga soleh-solehah, dia tak akan selamat dengan daripada ancaman neraka Allah Subhanahu Wa Taala kalau dibiarkan. Sebab ayat kata qu anfusakum wa ahlikum, tak cukup kamu, termasuk juga bagaimana kamu menjaga ahli kamu, anak-anak dan isteri kamu. Kalau semua berpegang ayat ini, insya-Allah selamatlah, kan, daripada ancaman neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan anda pernah terbaca tafsiran ayat ini. Bila turun ayat ini, tuan-tuan, para sahabat semua bimbang, risau, sebab nak jaga diri, nak jaga keluarga daripada ancaman neraka. Dan antara sahabat yang paling bimbang, yang paling takut, yang paling gerun ayat ini ialah Umar Al-Khattab. Setelah dia masuk Islam, setelah dia beriman, bila turun ayat ini, Umar pun berjumpa Rasulullah SAW. Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya turun satu ayat yang membimbang, merisaukan aku, dia kata, kan? Sebab ayat ini mengatakan peliharalah diri kamu dan keluarga kamu, ahli keluarga kamu. Kata Rasulullah, kenapa kamu bimbang? Kenapa kamu risau? Sebab kata Umar, kalau sekiranya ayat ini mengatakan peliharalah diri kamu, insya-Allah ya Rasulullah, aku rasa mampu untuk jaga diri aku daripada ancaman neraka Allah dengan apa yang aku perbuat dan apa yang aku tinggalkan. Yang Allah larang aku tak buat. Tetapi nak pastikan keluarga bukan satu benda yang mudah. Tuan-tuan bayangkan, kalau kita isteri seorang, anak 10, 11 orang bawah kita yang kita akan tanggungjawab, kan? Katalah isteri lepas, kita selalu bawa pergi masjid, belajar, anak-anak pula 10 orang lagi. Itu yang seorang isteri. Kalau 2 isteri, anak 20, 3, 30, 4, 40 anak. Bayangkan, ada seorang tu saya tengok anak dia 37 orang, 4 isteri, 37 anak. Memang seronok lah, suka, kan? Tapi bagaimana depan Allah nanti? Dia akan jawab depan Allah. Setiap anak-anak tu, 37 orang anak tu, siapa nama anak pun tak ingat. Orang tanya dia, kamu berita tanya, yang ni nama apa? Lama dia tak ingat pula. Ramai sangat 37, macam satu kelas pula. Semua tu akan dibertanggungjawabkan di hadapan, dipersoal depan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tak nafikan, ada sabda Nabi menyatakan, tazawwajul wadud al wadud fa inni mukatsiru bikum yaumal qiyamati, ataupun takasaru fa inni mukahun wa ubahi bikum umam yaumal qiyamah. Nabi kata, atau kama qala Rasulullah SAW, berkahwinlah kamu dengan perempuan yang bakal melahirkan anak yang ramai. Nabi suruh nak kahwin pun kena cek dulu, adakah perempuan itu boleh melahirkan anak yang ramai. Tengok keluarga dia, tengok kesihatan perempuan tu. Memang ada cara-cara je lah. Kalau kita belum nak kahwin, ada orang ajar. Sebelum kahwin, kadang-kadang ayah kita tengok dulu, ayah kata tak sesuai lah perempuan ni, kering, kulit je kan, carilah yang berisi sikit. Tengok pula keluarga, tanya, itulah seorang anak dia, kan? Itu cari yang adik-beradik ramai. Ayah kita nak keturunan tu. Jadi memang ada petua dia. Orang dulu tahulah, kita sekarang banyak tak tahu. Contoh yang dah umur 70 lebih ni mungkin banyak pengalaman, kan? Jadi memang dalam Islam disuruh, Nabi kata, berkahwinlah kamu dengan perempuan yang bakal melahirkan anak yang ramai. Dan yang keduanya, perempuan yang bersifat pengasih.
Sebab dia akan kasih kita, sayang kita, dan kasih anak-anak kita, akan mendidik anak-anak kita dengan kasih sayang. Kerana Nabi kata, aku berbangga dengan umatku yang ramai di hari kiamat nanti. Maka berkahwinlah dengan perempuan yang bakal melahirkan anak yang ramai. Tetapi ingat, Nabi kata, semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak kita itu, tuan-tuan. Jadi itulah Syekh dia kata, memang ada manusia yang dia rajin belajar, tuan-tuan. Saya pernah jumpa baru ni dalam 2 bulan lepas. Dia kata, Ustaz percaya tak? Saya belajar Quran, belajar apa ni? Qiraat Quran, bacaan Quran. Saya kata, berapa? Yang terkenal, yang diiktiraf Ustaz ada 7 qiraat. Betul lah, saya pernah belajar lah, tapi tak semua. Dia kata, saya dah belajar 17 qiraat. Banyak, kita satu pun terlepas. 17 qiraat, 17 cara baca. Yang diiktiraf 7. Qiraatul sab'ah tu kan, subhanallah, alim betul. Itu sikit Ustaz, isi saya 23. Ya Allah, banyak yang belajar qiraat Quran je, 23 cara baca. Ya Allah, banyaknya, subhanallah, alim betul. Tapi setakat saya kenal dia memang alim, memang baik, soleh. Anak-anak dia pun semua menyanyi. Alhamdulillah lah. InsyaAllah depan Allah tadi dia selamat. Anak-anak dia semua soleh. Ada antara anak-anak dia yang hafal Quran. Kita tak hafal, anak dia hafal. Berjus-jus, kita memang jus juga, minum jus je. Tapi anak-anak dia bukan hafal berjus-jus Al-Quran. Memang baiklah. Tapi ingat tuan-tuan, kalau kita sahaja lepas, anak isteri kita tak lepas, kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ada yang suami hebat, belajar, lepas mana-mana masjid pergi, tapi isteri masih tak tutup aurat, contohnya. Dan dia tak pernah suruh, dia tak pernah bimbing, tak pernah didik isteri dia untuk taat anak-anak dia. Kadang-kadang kita dengar cerita ayah belajar rajin pergi masjid, tiba-tiba sebelum ayah nak keluar pintu tu, anak perempuan dia nak keluar dulu. Bapa, biasa keluar dulu dengan tak tutup auratnya. Bapak tanya nak pergi mana? Ada kawan nak ajak keluar. Tak tanya lah tu, lelaki perempuan dah lah tak tutup aurat. Lepas tu anak tu minta duit, bah ada duit sikit, bah ada nak keluarkan tak ada duit, bagi duit lagi. La ilaha illallah. Maknanya syubhat pula. Tu contohlah ayah yang tak peka dengan perkembangan pendidikan Islam anak-anak dia, sama ada lelaki anak ataupun anak perempuan. Sebab itu dalam bab ini Nabi selalu sebut, kan? Dalam satu hadis yang masyhur sahih, Nabi kata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hadis ini sama dengan ayat Quran tadi ni, dan ingatkan kita. Nabi kata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang orang yang di bawah kepimpinannya. Tengoklah darjat kita, kedudukan kita. Kalau kita sebagai suami, kita ketua keluarga. Kalau kita kat kampung, penghulu, ketua kampung. Kalau daerah, pegawai daerah. Kalau negeri, menteri besar. Kalau negara, Perdana Menteri. Bukan senang, tuan-tuan. Jawatan tu memang seronok dapat. Gaji besar, orang pandang, orang puja, orang puji, hebatlah. Tetapi tanggungjawabnya juga adalah besar. Kalau sebagai Perdana Menteri macam Tan Sri Mahyudin, tanggungjawab dia satu negara, tuan-tuan. Berat. Kalau rakyat ada yang tidak patut tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tak suruh pula, dia akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Sebab tu dalam ucapan pertama dalam parlimen baru ni, dia sebut bahawa tanggungjawab adalah amanah. Memang amanah yang amat besar di hadapan Allah. Jadi janganlah berebut jawatan sangat, masih kan? Kalau kita tak mampu, janganlah ambil jawatan tu, kecuali kita mampu, kan? Kalau ramai mampu, alhamdulillah. Tapi kalau sekiranya ramai yang tak mampu berebut jawatan itu, sedangkan kita mampu, kita yakin, kita ada ilmu tentang itu, tak salah kalau kita offer diri. Tapi kalau kita juga tak mampu, kita akan jadi orang yang lupa daratan, kan? Mengejar kepentingan peribadi. Lebih baiklah jangan kita ambil jawatan-jawatan yang ada lah, kecuali kalau kita mampu melaksanakan amanah. Sebab apa Nabi kata, ala lupa hadis tu, tapi maksudnya sesungguhnya kepimpinan itu adalah satu benda yang manusia suka kat dunia ni, nak dapat satu anugerah, kan? Tetapi Nabi kata, wa innaha ladadamatun yaumal qiyamah, tetapi dia akan menjadi penyesalan di akhirat nanti. Dekat dunia memang seronok, dapat gaji, dapat bonus,
dapat macam-macam tuan. Itu percuma, ini percuma, rumah percuma, cukai tak payah bayar, contoh lah kan, tak payah bayar. Gaji bersih je 60,000 sebulan, memang seronok dengan jawatan kita pegang. Tetapi Nabi kata wa innaha lanadamatun yaumal qiyamah, tetapi dia akan menjadi penyesalan di hari kiamat nanti apabila kita tak melaksanakan amanah. Tetapi kalau kita laksanakan pula amanah, hebat pula pemimpin ni. Kan dia kata sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, imamun adilun. Hebat pula kalau dia laksanakan amanah pula, pemimpin nombor satu tuan-tuan, dia akan mendapat naungan Allah di hari kiamat nanti, ketika mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah di pada mahsyar nanti. Maknanya orang yang antara orang yang akan mula-mula masuk syurga setelah para nabi, para rasul, para syuhada, antaranya pemimpin yang adil. Nabi kata ketika tidak ada naungan melainkan naungan Allah di pada mahsyar nanti, antara mereka yang mula-mula mendapat naungan ialah imamun adilun. Bukan imam solat, imam ni pemimpin yang adil. Itulah beruntungnya mereka. Kan? Mungkin sembahyang tahajud dia kurang daripada kita lagi banyak tahajud. Mungkin zikir dia kurang daripada kita, sebab sibuk sangat mengurus rakyat ni, mengurus masyarakat ni. Tapi dia beramanah dengan tugas dia dulu dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Imamun adilun. Tuan-tuan, itu hebatnya. Kan? Jadi Nabi kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. War rajulu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap lelaki itu adalah pemimpin, paling kurang terhadap diri dia ataupun kepada anak dan isteri dia. Dan dia akan ditanya oleh Allah di hari kiamat nanti tentang orang yang dipimpin. Kalau 5 anak dia, 5 lah. Kalau 2 isteri dia, 2 lah. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silap-silap dengan amalan kita, dengan ibadah kita, dia layak dalam masuk syurga, tapi ditarik oleh isteri kita. Jangan, Allah kata, sebab dia lah masuk neraka, dia tak pernah suruh, tak pernah bimbing, tak pernah didik aku untuk dekat denganmu ya Allah. Tarik balik dia daripada syurga, tak jadi masuk syurga. Betul tuan-tuan, banyak ulama uraikan. Ramai orang yang layak masuk syurga dengan amalan ketaatannya, tetapi tak dimasukkan kerana tanggungan bawah dia. Bahkan ada abang yang layak masuk syurga, tak layak masuk. Sebab apa? Dia biarkan adik perempuan dia, kakak dia dalam keadaan jauh daripada ajaran agama. Sedangkan dia tahu, dia belajar sekolah agama, ustaz, mufti, qadhi, anak na'udzubillah, kakak langsung tak diberi peringatan. Jadi kita kena ingatkan mereka, kan? Sebab setiap lelaki itu adalah pemimpin, dia akan ditanya tentang orang di bawah kepimimpinannya. Dan ulama kata, anak baca dalam tafsir tuan, Syekh tafsir Al-Muqatil, Imam Al-Muqatil, dia kata termasuk juga orang bawah jagaan kita ialah cucu-cucu yang berada di rumah kita. Yang berat tuan, kan? Ada orang suka cucu di rumah dia, tak apalah, orang kerja lah, hantar cucu kat abang. Macam kawan saya kat Bangi, cucu 5 orang semua dia jaga. Pagi-pagi tu bangun tidur je, mak bapak mandi siap-siap, cucu tak mandi lagi ni, hantar cucu dah kadang tak mandi, bapak dia lah, si datuk dia lah mandikan, siapkan pakai nak pergi tadika, pergi hantar pula. Dia kata, ustaz, sebulan, 2 bulan, 3 bulan okey lagi, masuk 4 bulan nak kerati je kasi dengan cucu dia kan. Bilang sabar dia, sebab cucu banyak perangai sangat dia. Ada pula aku nak kena mandi, nak kena siapkan, nak hantar pula. Bapa ada, mak ada, lepas tanggungjawab kat dia, kan? Itu contohlah, akhirnya tak sabar juga dia tu. Rasa-rasanya ustaz, hujung tahun ni nak hantar balik dah, dia kata. Korang jagalah anak korang sendiri. Aku dah tua umur 60 lebih dah, jaga cucu. Nak pergi masjid bukan datang, tergendala. Tapi kalau sekiranya dia nampak anak-anak dia tak mampu nak jaga cucu-cucu dia untuk menjadi cucu yang soleh-solehah, eloklah dia jaga. Tapi kemampuan dia lah, kan? Dengan umur dia dah tua tu. Tapi kalau cucu tu duduk rumah dia, kata Syekh Al-Muqatil ini, cucu juga termasuk di bawah tanggungan kita, yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita sanggup menjaga cucu kita. Termasuk juga ulama kata, sekiranya di rumah kita menantu kita duduk sekali. Tuan-tuan, ada orang suka buat rumah besar-besar. Kawan saya 13 bilik dia, rumah dia. Jadi kalau cucu datang, menantu datang, dah siap bilik dah, 13 bilik dia. Masuk bilik dia 14, dekat Taman Harmonis tu, punya 3 tingkat rumah dia. Tapi itulah, balik cucu, balik menantu, subuh tak bangun. Siapa bertanggungjawab?
Dah duduk sekali ni, si tuan rumah tu lah, siapa jadi tuan rumah tu? Kena gerakkan. Bukan senang tuan-tuan ulama kata. Kan? Jadi maknanya kita, kalau kita yakin kita mampu bertanggungjawab, bolehlah kita terima. Kan? Itu contoh. Dan Nabi kata wal mar'atu ra'iyatun fa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang perempuan juga adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang kepimpinan dia. An baiti zawjiha. Dia akan ditanya oleh Allah bagaimana dia mengurus rumah tangga suami dia. Hartanya, makan minumnya, anak-anaknya. Rumah suami itu tapi tak bersalah. Kalau rumah kecil lah tanggungjawab dia. Kalau besar lah. Kalau suami dia arahkan, berikan dia tanggungjawab menjaga rumah itu, semua yang berkaitan dengan pengurusan rumah itu berada di bawah tanggungjawab isteri, perempuan. Tuan-tuan. Dan Nabi kata termasuklah wal khadimu ra'in wa mas'ulun an mali tuan dia. Nabi kata begitu juga dengan pembantu khadam. Dia adalah bertanggungjawab, dia pemimpin dan dia bertanggungjawab terhadap harta tuan dia. An mali sahibi, harta tuan dia. Dia akan ditanya oleh Allah bagaimana dia menjaga harta tuan dia yang dia minta jaga itu. Jadi tanggungjawab kita terlalu besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Syekh dia kata ada orang yang dirinya bagus, dirinya semangat belajar, tetapi dibiarkan anak-anaknya tidak ada pendidikan. Dia biarkan isteri dia. Kan kadang-kadang kita tengok pelik tuan-tuan. Isteri mengumpat ni memang keliru dia. Datang tengok orang kawan kau mengumpat sana, orang tu tak betul, orang ni tak kena, orang ni tak betul. Cakap keburukan orang. Suami bukan larang, tumpang semangkuk lagi. Kan astagfirullahaladzim. Patutnya sudah-sudah ada orang membawang kan. Kenapa pula semua orang tak betul macam kita dia sempurna sangat. Suami masuk duduk sekali, join sekali. Tambah lagi aja motor lagi show, tambah lagi. Kan nak menyedapkan lagi perbualan tu. Na'udzubillah. Kan kadang-kadang suami tak cakap apa, dia senyum je. Isteri kata macam mana bang, setuju tak? Senyum, setuju lah tu, sama lah syubhat. Kan? Kadang-kadang terpelik. Macam baru ni saya sound juga lah, dah tak tahan sangat dah. Saya hantar mesej kat isteri dia, cukup-cukup lah kan. Berapa ramai dah orang yang awak umpat, dan berapa ramai dah awak tak perasan awak jadi batu api melaga-lagakan suami isteri sampai bergaduh kan. Cepat-cepat dia minta maaf. Minta maaf Ustaz, dia tak sedar selama ni dia buat benda tu. Kita dah lama sabar, tak hilang sabar kita. Suami ni tak tegur pun kan, itu masalah. Jadi kita kena ingat, kalau isteri mengumpat, suami berada di tempat yang sama, tidak menegur, dia akan dibertanggungjawabkan juga dengan umpatan itu. Akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu tak tegur? Kenapa kamu join? Kan larang kamu join pula. Na'udzubillah. Itu tanggungjawab sebagai seorang suami. Dan Syekh dia kata sebab apa dia tulis juga buku ini, kerana dia tengok banyak di antara umat Islam hari ini yang penampilan zahirnya Islamik dah kan, dengan kupiahnya, dengan serbannya, dengan janggutnya, dengan jubahnya, bagus sangat dia tu. Tapi kadang-kadang banyak ada adab Islam yang mereka tak jaga. Kan? Cara bercakap, kalau bercakap dia je betul, dia je soleh, dia je betul-betul. Kalau kita pernah jumpa kan, ada dia memang nampaklah pakai serban, janggut cantik, emas, pakai jubah bersih. Tapi kalau pergi surau, pergi masjid, tak lain tak bukan, dia akan komen masjid surau tu. Tengok apalah kapit warna merah tak sesuai, komen tu semua tak kena. Kan, apalah kan, bateri tu dah habis, kenapa tak tukar yang tembak apa scanner tu kan. Asyik komen, tak pernah, dia tak pernah bagi saham, komen je. Apalah AJK ramai seorang pun komen, cakap cara terbuka, ramai yang kecil hati dengan dia, tak ada benda dia tak komen kan. Tapi bila nak lantik jadi AJK, oh no, dia kata aku tak layak jadi AJK. Tak layak, janganlah komen banyak kan. Kalau nak komen, jadi AJK. Tengok macam mana pula orang komen kau. Contohnya kan, banyak komen tapi penampilan macam orang dakwah, tapi cakap menyakitkan hati. Kalau cakap dia je betul kan, dia je hebat, keluarga dia hebat, dan rumah tangga dia hebat, orang lain semua tak hebat. Jadi itulah silap dia kata. Kita tidak ada adab dalam bercakap. Kalau mesyuarat, dia je nak cakap, orang lain tak ada cara nak bercakap. Tak betul lah. Kalau makan, tak ada adab kan, tak tunjukkan ada adab ketika makan dan minum. Contohnya ada berbicara, ada berbincang, ada bermesyuarat, tidak ada.
Jadi maknanya dia kata banyak sangat kelemahan yang perlu diperbaiki dalam masyarakat, kan? Sebab yang sebahagian itu betul lah, sebahagian lagi itu perlu diperbetulkan. Banyak lagi lah, nanti kita akan tengok lah. Kalau sempat tuan panjang umur, anda rasa 5 tahun tak habis ni satu jilid ni, kan? 5 jilid, dia ada 2 jilid panjang. InsyaAllah kita akan bahaskan kemudian. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.